Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Yang dihormati dan dimuliakan Al-Fadhil Profesor Dr. Syahnur Basri, Datuk Pengurusi, Datuk Hashimi, Datuk Imam, Tuan Haji Zainal, Ustaz Rahman dan lain lagi Ustaz-Ustaz, Ustazah, Datuk-Datuk, Datin-Datin hadirin hadirat yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada hari ini kita sambung sesi kuliah kita iaitu kelas Tadabbur. Dan hari ini insyaAllah kita masuk pada Tadabbur Suratul Falaq. Tadabbur Suratul Falaq yang terdapat pada muka surat 485. 485 Suratul Falaq, iaitu ayat surah yang ke-113 daripada surah Al-Quran Al-Karim, surah yang kedua terakhir, dan diterjemahkan dengan Al-Falaq dengan waktu subuh. Iaitu salah satu daripada makna Al-Falaq yang ditafsirkan oleh ulama-ulama tafsir. Kita terus masuk pada yang penulis tulis, Dr. Abdullah Yassin, dan saya hanya ulas apa yang perlu untuk penerangan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terjemahan: Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakan, a'udzu, aku berlindung. Qul, Allah perintahkan kepada Nabi SAW, katakan wahai Muhammad, a'udzu di kalimah yang diperintahkan untuk Nabi katakan, aku berlindung. Bi rabbil falaq, dengan Rabbi, maksudnya dengan rabbil falaq, Rabb kepada al-falaq. Rabb kepada al-falaq. Makna al-falaq kita akan terjemahkan selepas ini insya-Allah dengan pelbagai makna. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Min daripada, syarri kejahatan, ma khalaq apa yang diciptakan, apa yang telah diciptakan. Wa min, dan daripada, syarri kejahatan, ghasiq. Kita akan terjemahkan makna ghasiq, idza waqab, apabila ia gelap atau ia yang tiba, kita juga akan terjemahkan. Wa min, dan daripada, syarri kejahatan, an-naffatsat, wanita-wanita yang tiup ataupun roh-roh yang meniup, fil 'uqad, di tali ikatan, atau dipanggil sebagai buhul-buhul. Ini istilah saya tak pasti di bahasa Malaysia secara umum ini dipakai, tapi kalau kita tengok pada bahasa Indonesia memang dipakai. Buhul-buhul artinya tali-tali yang dibuat sihir. Wa min, dan daripada, syarri kejahatan, hasidin, orang yang dengki, orang yang hasad, idza hasad, apabila ia dengki. Ayat ini mengandungi 5 ayat.
Mengandungi 5 ayat. Kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah melindungi kita daripada 4 kejahatan. Ayat pertama, kita sebutkan nama Allah, Al-Musta'adzu bih, itu Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sebut Al-Musta'iz, iaitu yang meminta perlindungan, itu Rasulullah, juga umat-umatnya. Dan ayat-ayat seterusnya menceritakan tentang kejahatan-kejahatan yang kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dijauhkan. Okey. Kita tengok pada makna perkataan. A'udzu, aku mengungsi, aku berlindung. Berkebunan Dr. Abdullah Yassin ingin menjadikan tafsir beliau ini diguna pakai oleh kedua-dua negara. Kerana saya melihat banyak tempat dalam kitab tafsir beliau meletakkan kedua-dua istilah yang dipakai oleh kedua-dua negara. Aku mengungsi ataupun aku berlindung. A'udzu. Al-falaq, mengoyak sesuatu. Al-falaq ini makna asal. Sesuatu yang terkeluar, terpisah daripada satu tempat, atau sesuatu yang terkoyak dan tertinggal, sesuatu yang baru keluar, baru wujud, dinamakan sebagai al-falaq. Ya, al-falaq pada bahasa, dari segi bahasa. Sebelum, inilah cara kita nak terjemahkan atau nak tafsirkan mana-mana ayat Al-Quran, kita rujuk dahulu kepada erti bahasa. Kemudian baru kita pergi kepada tafsirannya, ingin kepada makna yang mana satu. Begitu juga kita ketika terjemahkan semua bab. Contoh solat. Kita kepada solat. Solat, sebelum kita maknakan dengan solat, kita perlu tengok kepada perkataan solat dari segi bahasa. Kenapa kita rujuk pada dari segi bahasa dahulu? Sebab bahasa Arab tu wujud sebelum Al-Quran diturunkan. Bahasa Arab dipakai oleh orang Arab. Jadi sebelum istilah tertentu berubah menjadi istilah syarak, ianya berasal daripada bahasa. Apa erti syarak? Syarak artinya perkataan tersebut dari segi makna yang dimaksudkan oleh syarak. Manakala kalau kita kata dari segi bahasa, ialah makna asal pada perkataan tersebut. Contohnya, salat dari segi bahasa, artinya sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, orang Arab dah menggunakan perkataan salat, maknanya adalah doa. Kalau kita temukan perkataan salat dalam lafaz-lafaz syair jahiliah dahulu, bukan bererti mereka salat dengan cara yang kita faham, itu dengan bermula dengan takbir dan berakhir dengan salam. Bukan salat yang kita fahami. Salat dalam istilah mereka adalah doa. Jadi itu maksudnya dari segi bahasa. Kenapa kita perlu bezakan? Supaya kita dapat memahami sesuatu nas itu dengan lebih jelas. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan istilah syarak. Itu Allah menetapkan hukum, itu syarak menjadikan sebahagian daripada istilah bahasa untuk diguna pakai merujuk kepada sesuatu ibadah yang disyariatkan atau suatu mafhum yang disebutkan dalam syarak. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan bahasa yang telah sedia wujud dan Allah memang inginkan penggunaan bahasa. Dan di sinilah menjadi kadang-kadang menjadi medan perdebatan di kalangan ulama. Adakah lafaz yang diinginkan itu lafaz yang merujuk kepada bahasa asal atau merujuk kepada istilah syarak? Kita bincang bab bid'ah, sama juga dari segi bahasa, dari segi syarak. Kita bincang bab solat, dari segi bahasa, dari segi syarak. Kita bincang dari segi syirik, mesti ada segi bahasa, dari segi syarak. Yang menjadi hukum syarak adalah istilah syarak. Yang menjadi perbincangan ulama bahasa adalah dari segi bahasa. Daripada pemahaman bahasa tadilah kita akan kenal hukum syarak. Kenapa? Sebab Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Dia juga dalam ilmu tafsir. Dengan kita memahami bahasa Arab, penggunaan bahasa Arab secara menyeluruhlah, kita akan dapat
memahami maksud apakah yang dimaksudkan dan oleh ayat tersebut apa yang Allah inginkan. Kebiasaannya Al-Quranul Karim, kebiasaannya ayat Al-Quranul Karim, Allah menggunakan satu lafaz yang memaknakan kebanyakan makna atau keseluruhan makna. Ini mukjizat Al-Quranul Karim. Sehingga tidak ada ruang bagi sesiapa pun datang nak ubah makna Al-Quran kepada makna yang dikehendaki. Sebab Quran itu mukjizat. Tak ada ruang untuk dia dengan banyak makna tersebut, dia ambil salah satu makna, difahami dengan cara yang maksud dia kata kami pun faham, ini berlaku khilaf. Tidak wujud. Yang wujud kalau ada orang salah tafsir, dia bukan tafsir dengan salah satu daripada makna yang ada yang muhtamal dalam ayat, tetapi dia tafsir dengan cara yang salah. Sebab tu kita akan ditemukan semua kumpulan yang salah dan juga orang yang melakukan kesalahan dalam menafsirkan ayat, mereka bukan berbeza dalam memaknakan salah satu daripada makna-makna bahasa yang terkandung dalam kalimah tersebut, tetapi dia terhasil daripada salah cara dan salah faham. Berbeza daripada perkataan manusia. Perkataan manusia kadang-kadang kita sebutkan satu perkataan mempunyai banyak makna. Kadang-kadang maknanya betul, kadang-kadang maknanya kalau difahami dengan satu konteks nampak betul. Difahami dengan cara yang lain nampak salah. Jadi perkataan manusia ini tak sempurna. Menyebabkan lafaz manusia, perkataan manusia boleh ditafsirkan dengan pelbagai tafsiran. Al-Quran boleh ditafsirkan dengan pelbagai tafsiran. Tetapi tafsiran tersebut tidak bertentangan satu sama lain. Kalau ada sekalipun, ada orang yang cuba memahami Al-Quran luar daripada konteks yang dimaksudkan, maka hadis Nabi SAW datang menerangkan makna kalimah-kalimah tersebut. Menyebabkan tafsiran yang lari tadi, yang tidak dikehendaki oleh syarak, tidak akan difahami oleh umat Islam yang berpandukan fahaman mereka terhadap keterangan al-hadis dan juga diikuti dengan keterangan ulama-ulama salafus salih rahimahumullah jami'an. Okey. A'udzu dari segi bahasa artinya aku mengungsi atau aku berlindung. Al-falaq mengoyak sesuatu, sesuatu yang terkoyak, memisahkan antara yang satu dengan yang lain, iaitu pisahkan bila kita ada contohnya ada biji dalam gajus contohnya, kita cabut, pisahkan daripada dua perkara, satu perkara atau keluarkan biji kuaci dan sebagainya, semua itu al-falaq. Umpamanya seperti ayat faliqul habbi wan nawa. Hab bukan hub situ, tersalah cetak. Faliqul habbi wan nawa. Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan ataupun menjadikan biji-biji al-hab. Hab ni maksudnya hab wan nawa, kedua-duanya biji. Maksudnya kedua-duanya biji. Ya, cuma dua jenis biji yang yang berbeza. Jenis yang hab, jenis yang nawa. Ada yang tafsiran pelbagai, tapi salah satu maknanya ialah maknanya kita katakan biji. Sebagai ulama katakan hab itu kembali kepada tumbuh-tumbuhan dan nawa kepada buah-buahan. Iaitu biji yang menumbuhkan pohon, yang satu kali biji daripada benih, biji benih, dan nawa adalah biji buah-buahan. Jadi pandangan ulama yang penting Allah ayat ini Allah gunakan kalimah faliq. Faliq artinya Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan. Bila tumbuh, biji itu mengeluarkan tunasnya, iaitu sesuatu yang terpisah, yang terkeluar daripada tempatnya. Contoh ayat yang lain Allah sebut faliqul isbah, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang menyingsingkan pagi. Artinya waktu pagi keluar setelah malam. Jadi perkataan al-falaq mencakupi segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala pisahkan daripada selainnya. Seperti memisahkan kegelapan malam dengan subuh, mengeluarkan hujan dari awan. Jadi hujan tu asalnya terkandung awan, kemudian dipisahkan.
mengeluarkan mata air daripada gunung. Bila gunung memancarkan mata air, detik keluarnya itu, perbuatan mengeluarkan sesuatu itu namanya al-falaq. Mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, bila keluarkan tunas berbiji itu juga al-falaq, dan tumbuhan mula timbul ke atas muka bumi juga namanya al-falaq. Mengeluarkan anak-anak dari rahim dan lain-lain juga al-falaq. Hanya sahaja al-falaq menurut kebiasaannya digunakan untuk subuh. Dari segi penggunaan orang Arab. Orang Arab kebanyakan merujuk kalimah al-falaq pada waktu subuh, iaitu dari segi kebiasaan. Dari segi makna di sini ditafsirkan dengan kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ini Dr. Abdullah Yassin, penulis buku kitab tafsir ini, beliau memilih untuk mengambil salah satu daripada maknanya, iaitu Tuhan Rabbil Falaq, Rabb kepada Al-Falaq, itu pada waktu subuh. Dengan kita simpan dalam pemikiran kita, ada tafsiran-tafsiran yang lain. Kita habiskan dulu apa yang disebutkan oleh doktor. Dikhususkan dengan makna tersebut kerana subuh melambangkan perubahan keadaan daripada kesempitan malam kepada kecerahan dan keluasan sinar cahaya. Jadi kerana ayat ni cerita tentang apa, surah Al-Falaq, seperti mana kita ketahui, menceritakan tentang musibah-musibah yang mungkin menimpa seorang hamba. Ketika seseorang tertimpa dengan musibah, itu suatu kegelapan, suatu perkara yang menyusahkan. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan cahaya subuh daripada waktu malam, begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala akan mengeluarkan seseorang yang berada dalam musibah kepada cahaya, ataupun mengeluarkan mereka kepada keadaan yang lebih baik. Jadi itu dari segi munasabah atau susunan tertib kenapa disebutkan Rabbul Falaq sebelum perlindungan, meminta perlindungan daripada 4 perkara yang akan kita bacakan. Seolah-olah ia mengisyaratkan kalau Allah mampu menghilangkan kegelapan malam daripada alam ini, maka sudah pasti dia mampu pula melindungi sesiapa yang memohon kepadanya daripada apa yang mereka takutkan. Okey, qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluk. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiq adalah malam yang sangat gelap. Waqab maksudnya adalah menyeluruh kegelapannya. Malam yang sangat gelap dinamakan sebagai waqab, iaitu menyeluruh kegelapannya. Wa min syarrin naffasat. An-naffasat adalah wanita-wanita tukang sihir. Tafsiran sini sebut wanita, ketika awal kita belajar hanya salah satu tafsiran utama, iaitu wanita-wanita tukang sihir. Perkataan asalnya adalah an-nafas. An-nafas adalah hembusan daripada mulut. Kita dalam hembusan daripada mulut ada 3 jenis. Satu, an-nafas, iaitu hembusan yang mengandungi angin dan liur. Kalau seseorang itu tiup hanya dengan angin, dinamakan sebagai nafah ataupun sebagai nafakh. Okay. Kalau tiupan itu meludah, itu air sahaja, air ludah, dipanggil sebagai tafas. Atau dengan beberapa perkataan yang lain. Saya tak sempat merujuk kamus, tapi ini dalam ingatan saya. Kalau tersalah, saya mohon maaf dari segi istilah 3 ni. Tapi memang ada 3 lafaz yang merujuk kepada jenis tiupan. Tiupan yang mengandungi angin sahaja, nafakh, seperti wa nufikha fis sur. Tiupan yang mengandungi air liur sahaja, namanya tafas. Dan tiupan yang mengandungi sedikit daripada air liur, dan sebahagiannya air liur, sebahagian yang lain adalah hembusan, dinamakan sebagai
an-nafas. Dan tiupan inilah yang menghasilkan sihir. Tiupan sebegini yang menghasilkan sihir. Hembusan daripada mulut. Manakala al-uqad wa min syarri an-naffatsati fil uqad, tiupan-tiupan di uqad, uqad kata jamak daripada uqdah iaitu simpulan. Simpulan. Al-hasid orang yang dengki. Okey. Kali pertama kita ambil perkataan-perkataan yang jarang ditemukan. Inilah cara ulama tafsir menafsirkan ayat itu, ambil mufradat, kalimah-kalimah gharibah untuk kita faham. Yang ini bagi orang faham bahasa Arab juga, mereka akan tengok perkataan-perkataan begini. Tapi bagi tak faham bahasa Arab, satu-satu kita yang tak mahir bahasa Arab ni, kita akan tengok A to Z semua sekali. Alif sampai ba, semua sekali disebutkan, kita nak terjemahkan. Tapi bagi orang faham bahasa Arab, perkataan-perkataan ini pun mereka perlu rujuk maknanya supaya mereka tidak tersalah faham. Baik. Muqaddimah. Surah ini terdiri daripada 5 ayat. Termasuk ke dalam kelompok surah-surah Makkiyah. Ustaz sebut di sini termasuk dalam surah-surah Makkiyah. Dan ketika kita tengok pada asbab nuzul sebentar lagi, beliau menyebutkan asbab nuzul madaniyah. Menunjukkan surah ini berlaku khilaf di kalangan ulama, adakah Makkiyah atau Madaniyah seperti surah An-Nas. Sebagian ulama dengan melihat kepada tartib penurunan ayat seperti disebutkan oleh sebahagian mufassirin bahawa surah ini diturunkan selepas suratul Fil, maka tidak syak lagi surah Al-Falaq terdiri daripada surah Makkiyah. Namun kalau dilihat dari segi asbab nuzul, iaitu ketika Labid bin Al-A'sam melakukan sihir kepada Nabi SAW, itu dia seorang Yahudi, dan peristiwa itu berlaku di Madinah Munawwarah, dan disebutkan ketika itu malaikat Jibril menurunkan surah ini, datang dan membacakan ruqyah kepada Nabi SAW. Peristiwa itu berlaku di Madinah Munawwarah. Jadi ada ulama yang mengatakan surah ini surah Makkiyah, dan ada ulama yang mengatakan surah ini surah Madaniyah. Dan ramai ulama mutaakhirin yang menamakannya dengan satu nama yang disebutkan kemudian oleh ulama-ulama tafsir yang mutaakhirin. Mereka menamakan surah-surah yang begini sebagai surah Makkiyah Madaniyah. Itu surah yang diturunkan 2 kali. Asalnya telah diturunkan di Makkah Al-Mukarramah sebagai permulaan penurunannya. Kemudian diturunkan sekali lagi sebagai jawapan terhadap suatu persoalan, atau diturunkan sekali lagi kerana keperluan terhadap surah tersebut. Kenapa diturunkan sekali lagi? Jibril turun lagi dan membacakan surah tersebut buat kali kedua. Setelah ia turun kali pertama, maka surah-surah begini dinamakan sebagai surah Makkiyah Madaniyah. Diriwayatkan daripada disebutkan setelah surah Al-Fil. Nama Al-Falaq diambil daripada perkataan Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama dari surah ini yang artinya waktu subuh. Kebanyakannya surah-surah Al-Quranul Karim mengambil perkataan yang terdapat dalam surah. Kecuali beberapa surah dan beberapa nama yang dinamakan dengan maknanya tanpa merujuk kepada lafaz. Contohnya surah Al-Ikhlas, kita tidak temukan kalimah ikhlas dalam ayat Qul Huwallahu Ahad. Dinamakan sebagai surah Al-Ikhlas kerana maknanya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i bahawa Rasulullah SAW membaca surah Al-Falaq dan An-Nas dalam solatnya ketika dalam perjalanan. Ini antara tempat-tempat Nabi baca surah Al-Falaq dan surah An-Nas, dan banyak tempat yang lain lagi, antaranya Nabi baca dalam surah Witir, dan antaranya Nabi SAW membaca pada keadaan-keadaan yang akan dibacakan nanti insya-Allah pada kelas kita ini insya-Allah. Munasabah surah. Apa arti munasabah surah? Kesesuaian penyusunan surah dalam mushaf. Kenapa surah An-Nas datang setelah surah Al-Ikhlas?
kenapa surah Al-Falaq datang selepas surah Al-Ikhlas dan sebelum surah An-Nas? Itu maksud munasabah surah. Munasabah dibincangkan oleh ulama-ulama yang berpandangan bahawa tertib Al-Quran ini, tertib surah ini adalah tauqifi. Apa arti tauqifi? Iaitu penyusunan Al-Quran, mana daripada Fatihah surah pertama, kemudian surah Baqarah surah yang kedua, Ali Imran surah ketiga, An-Nisa surah keempat, dan seterusnya sampai surah An-Nas surah yang ke-114, itu merupakan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di pandangan jumhur mengatakan bahawa susunan surah Al-Quranul Karim itu merupakan tauqifi. Tak boleh kita ubah. Tak boleh kita ubah. Susunan tersebut memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah wahyukan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad beritahu kepada sahabat susun berdasarkan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini dinamakan sebagai istilah tauqifi. Sama seperti urusan akidah, berita-berita berkaitan dengan akidah, begitu juga berkaitan dengan usul ibadah. Mana ibadah-ibadah, usul pensyariatan ibadat. Jadi ini semua dinamakan sebagai urusan tauqifi. Tauqifi, ta waw qaf ya fa ya. Lawan kepada tauqifi adalah taufiqi. Ta waw fa ya qaf ya. Taufiqi adalah ijtihad atau susunan yang diusahakan oleh ijtihad manusia, ijtihad ulama, ijtihad sahabat. Jadi bab susunan surah, kaul jumhur dan ianya kaul yang rajih, kaul yang kuat dan ulama hampir tidak wujud lagi perbezaan kemudian, iaitu surah ini adalah penyusunan surah Al-Quran Karim adalah penyusunan yang tauqifi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian daripada ulama berpandangan bahawa susunan Al-Quranul Karim adalah taufiqi, iaitu ijtihad daripada sahabat-sahabat yang menulis mushaf. Ketika mereka susun mushaf pada zaman Sayyidina Uthman, mereka berbincang dan mereka berijtihad meletakkan susunan-susunan tersebut. Jadi pada ulama yang berpandangan begini, mereka lebih iktibar bahawa susunan yang tepat adalah susunan ikut penurunannya. Tepat artinya apa? Yang betul-betul ikut susunan. Namun susunan yang ada sekarang untuk susunan surah adalah ijtihadi daripada sahabat. Pandangan yang tidak masyhur, sebab itulah ulama-ulama yang berpandangan bahawa susunan surah adalah tauqifi, maka pasti ada sebab kenapa Allah letakkan surah ini sebelum surah ini dan selepas surah ini, dan pasti ada hikmah-hikmahnya. Jadi bagi mereka yang berpandangan bahawa susunan Al-Quran itu adalah tauqifi, iaitu ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap kali memulakan perbincangan satu-satu surah, mereka akan membincangkan tentang munasabah surah, iaitu kenapa kedudukannya di sini, kenapa datang sebelum surah ini dan kenapa datang selepas surah ini. Ini maksud munasabah surah. Kita akan temukan. Kita belajar tafsir lepas ni, hampir semua surah akan disebutkan munasabah surah. Berbeza berasbab nuzul. Asbab nuzul, ada surah yang tercatat asbab nuzulnya, ada surah yang tidak tercatat asbab nuzulnya. Okey. Jadi apakah munasabah surah? Kalau dalam surah Al-Ikhlas, jadi dibincangkan tentang surah Ikhlas dulu. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang uluhiyahnya, itu tentang ketuhanannya yang hanya layak disembah, hanya Allah yang layak disembah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. As-samad adalah menerangkan tentang bahawa Allah sahaja yang layak disembah dan hanya Allah tempat bergantung. Kalau dalam surah Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang uluhiyahnya untuk mensucikan Allah daripada segala yang tidak layak baginya, sama ada tentang berkaitan dengan zatnya ataupun sifat-sifatnya. Maka pada surah ini dan surah sesudahnya, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas,
mengandungi perlindungan kepada Allah daripada segala jenis kejahatan makhluk yang ingin menghalang manusia daripada mentauhidkan Allah, seperti musyrikin dan semua syaitan, sama ada syaitan dari jenis insan ataupun jin. Okay, jadi Ustaz gabungkan, Dr. Abdul Hasim gabungkan munasabah surah Al-Falaq bersama dengan surah An-Nas, disekalikan. Sebab oleh kerana kita baca tafsir daripada belakang, jadi pada surah An-Nas kita tak temukan munasabah. Kenapa? Sebab beliau telah gabungkan perbincangannya sekali bersama dengan surah munasabah surah Al-Falaq. Dan kita pula, kita detailkan lagi, Al-Falaq dengan An-Nas. Kenapa diletakkan sekali? Al-Nas datang selepas Al-Falaq kerana surah Al-Falaq menceritakan tentang bahaya-bahaya dan musibah-musibah yang datang daripada makhluk lain. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, daripada makhluk yang jahat. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, daripada kejahatan yang timbul pada waktu malam. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan daripada kejahatan daripada tukang-tukang sihir. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan kejahatan yang datang daripada orang yang dengki. Jadi itu dah semua orang lain. Manakala surah An-Nas, kita minta perlindungan daripada kejahatan diri kita sendiri. Kita kalau dengan bahasa mudahnya, surah Al-Falaq minta perlindungan daripada kejahatan orang lain buat jahat, jangan kena pada kita. Surah An-Nas kita minta perlindungan kita buat jahat, jangan kita pula tertipu sehingga kita buat jahat. Kerana kita tertipu dengan syaitan, manusia tidak akan sentiasa rasa diri betul. Akan rasa dirinya pandai, akan rasa dirinya ni sebagai seorang, pandangan yang perlu dihormati, perasaannya perasaan yang perlu dihormati. Orang lain perlu hormat perasaan dia. Yang lain pula rasa perasaan aku perlu dihormati, pandangan aku perlu dihormati. Jadi kita minta perlindungan supaya kita, apa yang kita rasa, apa yang kita fikir dan pandangan kita, begitu juga apa yang kita putuskan, tidak daripada pandangan-pandangan yang dilontarkan oleh syaitan, yang dibisik oleh syaitan. Masalah yang paling besar berlaku kalau kita sendiri tak merasakan bahawa kesalahan kita itu suatu perkara yang betul. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala pisahkan dua surah tadi, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, kerana ada dua munasabah yang berbeza. Okey, ini asbab munasabah surah. Bukan sebab nuzul, munasabah surah Al-Falaq dan surah An-Nas datang selepas surah Qul Huwallahu Ahad. Ringkasnya, surah Qul Huwallahu Ahad Allah perkenalkan dirinya dan ianya tempat berlindung, tempat as-samad. Surah Al-Falaq kita praktikkan apa yang Allah terangkan surah Al-Falaq, dan surah Al-Ikhlas Allah kata Allah Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad. Allahus Samad tadi kita praktikkan pada surah Al-Falaq dan surah An-Nas, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Inilah dia nama-nama Allah yang kita berlindung. Iaitu semua ini merujuk kepada sifat-sifat yang disebutkan dalam surah Al-Ikhlas. InsyaAllah kita akan bincangkan di manakah letaknya Al-Falaq, Rabbil Falaq, Rabbin Nas, Rabb Ilahin Nas dan Malikin Nas dalam surah Al-Ikhlas. Okey. Asbab nuzul, sebab turunnya surah Al-Falaq. Seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-Asam telah menyihir Nabi SAW, dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah mensabitkan perkara ini, iaitu sihir itu wujud dan sihir itu memberi kesan kepada orang yang disihir, walaupun ianya berlaku kepada memberi kesan kepada orang yang disihir, dan sihir dan hikmah daripada berlakunya sihir kepada Nabi SAW menunjukkan bahawa sihir itu kalau sihir itu hanya kalau bertembung dengan orang-orang yang membaca dan mengamalkan zikir. Sihir yang terkena pada orang yang baik bukanlah sihir yang berat, ataupun orang-orang yang berzikir. Sihir yang dibuat oleh Labid bin Asam dengan 13 ikatan bertujuan untuk membunuh Nabi SAW dengan ikatan tadi berubah menjadi sihir yang paling ringan. Sihrul qatal
yang dibuat bagi orang belajar tentang cara buat sihir, apabila dia ambil rambut Nabi SAW, diikat dalam uqad, kemudian diletakkan dalam perigi, artinya perintah, dan ikatannya sebanyak 13 ikatan, artinya ini perintah bunuh. Ini sihir yang paling tinggi. Namun kena pada Nabi SAW hanya sebagai sihir takhyil, iaitu Nabi dia tak kena pada badan Nabi, tapi Nabi melihat, kadang-kadang Nabi mendekati isterinya, kadang-kadang nampak jauh. Maksudnya sihir yang menjadikan pandangan seseorang itu tidak jelas, hanya sihir luaran, berlaku sihir luaran. Jadi apa hikmahnya? Menunjukkan bahawa sihir itu memang wujud dan kita diminta berlindung daripada kejahatannya. Ini hikmahnya. Hikmah yang kedua, dengan berlakunya sihir kepada Nabi SAW, maka di situ adanya petunjuk syarak kepada kita bagaimana untuk menghadapi situasi seperti ini. Maka diturunkan surah Al-Falaq dan surah An-Nas, dan diajarkan, Jibril ajarkan ruqyah yang perlu dibaca ketika berdepan dengan sihir. Dan diajarkan bahawa sihir ini, cara selesainya adalah cara yang menyelesaikan yang paling yang paling mampan, yang mempelajari tentang cara membuka sihir. Jadi dengan berlakunya peristiwa ini, banyak pengajaran-pengajaran yang didapat. Eko lah, Ustaz punya suara pecah, putus-putus. Internet hantar problem tu, Ustaz. Apa yang berlaku kepada Rasulullah SAW. Dan pengajaran yang ketiga, okey, suara dah okey? Sekarang okey. Sekarang. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi hikmah ketiga, hikmah pertama, kita ubah, insya-Allah dia terselamat daripada sihir. Dan itulah yang utama. Kalau yang utama, kalau ditanya sihir yang kena pada Nabi, sihir yang ringan. Sihir yang ringan, walaupun pada asalnya sihirnya sihir yang paling tinggi, sihir yang berat. Kenapa berlaku ringan? Sebab Allah inginkan. Kenapa berlaku juga? Sebab Allah inginkan beberapa hikmah yang lain. Hikmah yang kedua, kita tahu bahawa sihir ini bila berlaku pada Nabi SAW, maka kita tahu cara bagaimana untuk ketiga, hikmah berlaku pada Nabi SAW agar kita tidak memandang serong kepada orang-orang yang ditimpa dengan sihir. Kadang-kadang kita ni bila nampak orang kena sihir atau dibawa berubat ke mana-mana sebagainya, kita pandang serong. Ni mesti tak baca ni mesti tak ni mesti begini dan begitu, kita pandang serong dan suuzan dengan orang. Maka banyak hikmah-hikmah disebutkan oleh ulama. Yang penting yang kita nak fokus bahawa sihir ini memang wujud dan bahayanya memang wujud, dan cuma bahayanya tadi tidak akan menimpa seseorang yang berzikir kepada Allah. Kalau timpa sekalipun dia berbentuk sihir luaran yang insya-Allah dapat diselamatkan. Kalau tertimpa sekalipun, maksudnya kita ni tidak kebal, maka ada cara untuk kita selamatkan atau melindungi ilmu sihir. Okey, asbab nuzul. Seorang Yahudi yang bernama Labid bin Asam telah menyihir Nabi SAW. Sehubungan dengan peristiwa itulah maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan dua surah
iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Setelah kedua-dua surah ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda mendapati dirinya ringan dan sehat kembali sebagaimana sedia kala. Ifhum daripada hadis Bukhari dan Muslim yang kita juga telah bacakan dengan teksnya pada surah An-Nas sebelum ini. Pada yang sama, Jibril telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu membaca berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in min syarri hasidin wa 'ainin wallahu yashfika. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhika min syarri hasidin wa 'ainin wallahu yashfika. Ini doa yang kita baca, ruqyah yang dibaca oleh Jibril dan diajar oleh Jibril untuk kita amalkan ketika baca ruqyah dan ruqyah yang disyariatkan pada surah-surah Al-Quran. Baca al-qim syai'in min syarri hasidin wa 'ainin wallahu yashfik. Dan saya sendiri hafal separuh badannya, jadi saya sendiri perlu mengamalkan zikir tersebut yang diajar. Menurut Abu Al-Jazari dalam beberapa tahun yang lalu, surah Al-Falaq adalah surah itu surah perlindungan atau Al-Mu'awwidhat. Surah berikutnya surah An-Nas, Sedangkan surah sebelumnya surah Al-Ikhlas. Dengan 3 surah inilah Rasulullah SAW paling selalu mohon perlindungan untuk dirinya, Allah Subhanahu wa taala, dengan daripada gangguan manusia dan jin. Setelah kita masuk ke fadilat surat. Fadilat surah, mana surah ini dan berserta dengan surahnya Al-Mu'awwidhatain atau surah Al-Mu'awwidhat. Kalau sebut Al-Mu'awwidhat, dia merangkumi surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Istilah ulama kalau sebut Al-Mu'awwidhat, iaitu dengan lafaz Al-Mu'awwidhat, lafaz jama'. Itu bermaksud merangkumi surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kalau disebut istilah Al-Mu'awwidhatain, iaitu 2 surah Al-Mu'awwidhah, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Al-Mu'awwidhatain, iaitu 2 surah yang dibaca ketika kita beristi'adzah. Okey, kita tengok pada fadilah surat. Fadilah surah. Imam Ibnu Katsir menyebut beberapa kelebihan surah Al-Falaq, antaranya 1 ayat perlindungan, iaitu perlindungan daripada segala kejahatan. Tidak ada satu kejahatan pun yang tidak boleh kita baca 2 surah ini. Kedua surah ini merangkumi segala jenis kejahatan yang wujud di atas muka bumi ini. Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa sebut radhiyallahu anhuma? Sebab Ibnu Abbas itu Abdullah bin Abbas. Abdullah sahabat, Al-Abbas juga sahabat Nabi SAW. Nabi berkata, "Ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, ala adulluka au ukhbiruka bi afdali ma yata'awwadhu bihi al-muta'awwidhun?" Ala, mahukah engkau, adulluka, aku tunjukkan kepada engkau, au ukhbiruka, atau aku beritakan kepada engkau. Au di sini zahirnya adalah perkataan perawi. Iaitu Nabi sebut salah satu daripada perkataan ini. Adulluka au ukhbiruka. Maknanya sama, tak ada beza langsung. Cuma perawi hadis sangat berhati-hati. Lagi mereka mampu meriwayatkan seperti dengan lafaznya, mereka akan sebutkan lafaz biji macam mana Nabi sebut. Lepas tu kat sini menunjukkan bahawa lafaz ini dihafal oleh perawi. Cumanya aku ajarkan kepada engkau, ataupun aku tunjukkan kepada engkau. Bi afdali, dengan yang paling afdal, dengan sesuatu yang paling utama, ma yata'awwadhu bihil muta'awwidun. Iaitu doa yang paling utama untuk memohon perlindungan, yang boleh dibaca oleh orang yang memohon
perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala bala. Beliau kata bala. Kerana kalimah bala ini sebagai jawapan apabila soalan itu dimulakan atau tawaran itu diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti, sudah pasti ya Rasulullah. Siapa tak nak? Mana kami pasti saya nak ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Qala, Nabi berkata, "Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas." Baca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Sebab itulah bagi siapa sahaja yang terlibat dengan ruqyah, mereka akan memulakan bacaan mereka dengan 3 surah ini. Mana ada yang memulakan dengan surah Al-Fatihah, kemudian 3 surah ini. Ada yang memulakan yang mazhab yang memulakan dengan tertib Al-Quran Al-Karim, itu mulakan dengan Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, awal Baqarah, kemudian tengah Baqarah, akhir Baqarah, kemudian baru berpindah kepada surah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ada yang memulakan dengan surah Al-Ikhlas, bermula dengan Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, kemudian dan surah-surah yang lain. Tertib ini dibaca kalau dengan kefahaman, kita baca mula dengan Al-Ikhlas, kita faham erti tersebut. Bagi orang yang baca dengan kefahaman dan tauhid, kesannya tidak seorang yang hanya baca sekadar bacaan. Sebab itulah Al-Quran Al-Karim kalamullah. Kalamullah. Nama Allah kalau disebutkan di kalamnya kan ada sesuatu yang mampu memudaratkan. Bismillahirrahmanirrahim. La yama'as syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan Allah yang mana disebut kalau ada di langit dan bumi takkan ada yang memudaratkan. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalimah kalam Allah, kenapa kadang-kadang tidak berkesan? Mungkin orang menyebutkannya menyebut dalam keadaan kurang faham atau dengan menyebut dengan keadaan lalai dan leka, tidak memahami maksud kalam Allah. Kalam Allah mengandung kesan yang sangat kuat terhadap makhluk-makhluk jahat dan mereka sangat takut. Cuma perlukan kepada tauhid. Tauhid itu apa? Ikhlas, yakin, tawakal dan sebagainya. Malah ahli tauhid menakutkan syaitan walaupun jasad mereka sendiri, walaupun kesan daripada diri mereka sendiri. Contohnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kerana beliau seorang yang mentauhidkan Allah, sehingga syaitan takut lalu di jalan yang pernah dilalui oleh Umar bin Al-Khattab. Jadi kesan daripada tauhid. Kesan daripada tauhid. Tapi waktu bila? Waktu Umar masih hidup. Waktu Umar masih hidup. Begitu juga zaman diriwayatkan riwayat kepada Imam Ahmad, juga Ibn Taymiyah rahimahullah. Hanging Ustaz. Ibn Taymiyah rahimahullah sekarang okey? Okey, dah okey dah? Okey. Okey. Jadi Ibn Taymiyah rahimahullah yang beliau dakwah beliau berdepan dengan beliau sentiasa melakukan nahi mungkar ataupun hisbah, salah satu daripada ulama yang kuat ataupun bersungguh-sungguh melakukan hisbah. Hisbah artinya cegah kemungkaran. Maka beliau berdepan dengan banyak situasi. Malah beliau pernah satu ketika juga ketika beliau ruqyah terdapat dalam majmu' fatwa, beliau terasa diri beliau tak berapa kuat. Beliau duduk dan beliau qayyim untuk baca. Mana beliau nak murid beliau bukan sahaja mengajarkan, malah kan apa yang dipelajari. Ya, praktikan beliau mencari memusnahkan barang-barang sihir yang wujud, membantu pemerintah dan sebagainya. Ini kisah Ibn Taymiyah rahimahullah dalam bab berhadapan dengan sihir.
Jadi kadang-kadang anak murid, memang dicakap bahawa mereka mengambil sebahagian daripada tinggalan ataupun sebahagian daripada yang ada pada gurunya, bawa ke sana untuk bawa ke tukang sihir untuk tunjukkan, ni aku datang dari Taimiyah. Kalau dia datang, dia nampak dia takut. Ni kesan daripada tauhid. Cuma perkara ini tidak walaupun perkara ini wujud, tapi ketika ruqyah dan ketika kita melakukan proses pengubatan, ini bukan cara yang digunakan, yang kita tidak bergantung kepada cara ini. Kerana kekuatan sebenar terletak pada tauhid, iaitu mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, terdapat pada doa. Kekuatan sebenar kita terdapat pada doa. Kita berdoa dan bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan begini berlaku bukan dengan sesuatu perkara yang disengajakan. Ianya berlaku dengan kehendak Allah dan kadang-kadang ia berlaku. Jadi bukanlah dengan cara ruqyah sentiasa menggunakan mereka, tunjukkan gambar mereka atau ini bukan berlaku selalu, berlaku sekali-sekala dan ianya wallahu alam, adakah itu taktik syaitan ataupun tidak, ataupun memang benar-benar berlaku. Yang pastinya cara beruqyah sebenar bukan dengan cara begitu. Dan tak diriwayatkan dengan betul pun rakyat bahawa anak-anak murid ni bila Ibn Taimiyah tak pergi bawa selipar saja. Itu cerita yang ditambah-tambah. Tapi yang disebutkan pernah berlaku. Berlaku. Bukanlah perkara yang asas. Okey. Balik semula kepada fadilat surah. Pertama, ayat perlindungan. Yang kedua, ayat untuk ruqyah. Itu menghilangkan sakit badan. Hadis yang dibawa, dua hadis. Satu hadis yang Nabi baca ketika Nabi tidur, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan ayat ini disebutkan tujuan penulis bawakan ayat ini adalah untuk mengisyaratkan bahawa cara baca untuk melindungi diri ataupun untuk ruqyah diri itu dengan cara sama seperti cara kita baca ketika kita nak tidur. Dan hadis ini di bawah berkaitan dengan ruqyah secara spesifik daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi mengadu sakit atau merasa sakit, yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidhatain. Nabi bacakan ruqyah pada dirinya dengan dua mu'awwidhah, wa yanfuth, dan Nabi tiupkan. Itu ketika Nabi sakit. Walamma ishtadda waj'uhu, tatkala Nabi sakit yang tenat. Itu Nabi sendiri orang sakit tenat ni tak mampu bercakap banyak, tak mau baca banyak. Kata Aisyah, kuntu aqra'u alaih, aku bacakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah ambil tangan Nabi, sapukan. Mana nak angkat tangan Nabi, sapukan. Kata Aisyah, raja'a barakatiha, kerana mengharapkan barakah tangannya. Okey. Dan barakah tangan, barakah jasad, barakah pada objek ataupun pada jasad hanya khas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, fadilat yang ketiga, surah yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Nabi bersebut ketika Nabi SAW menceritakan tentang kelebihan surah ini, Nabi kata, ala u'allimuka thalatha suratin lam yanzil fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Quran mislahun. Nak tidak aku ajarkan kepada kamu 3 surah yang tak pernah diturunkan dalam Taurat ataupun Injil, juga dalam Az-Zabur, wala fil Quran. Malah kalau dibandingkan surah Quran lain, 3 surah ini surah yang istimewa. Kemudian Nabi kata, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas.
Mithluhun kat sini adalah merujuk kepada kelebihan ini berkaitan dengan at-ta'widh, iaitu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadis ini terbukti bahawa surah ini adalah surah utama dalam ruqyah. Jadi kalau ruqyah, kita boleh mana-mana ayat yang kita amalkan dan mempunyai makna yang benar. Dan makna yang sesuai dengan permintaan kita. Cuma 3 surah ini adalah surah utama. Nabi kata tidak ada surah yang utama seperti surah ini. Yang perbincangan pada tiap-tiap lafaz yang disebutkan, insya-Allah. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Silakan Samad, silakan. Kalau tak ada soalan, saya soalan. Pada umumnya, barakah tu secara umumnya Ustaz, barakah tu. Yang kedua, Ustaz dah sebut tadi, hanya pada Rasulullah sahaja barakah tu. Ustaz, dengar kan? Yang kedua tu, pada tangan Rasulullah sahaja, Ustaz ada sebut tadi. Untuk Rasulullah khas mengambil berkat daripada jasad itu hanya khas untuk Rasulullah SAW. Iaitu sekiranya kita duduk zaman Nabi SAW. Di soal tadi pasal barakah, adakah barakah tu hanya pada jasad Nabi SAW saja ke ataupun macam mana soalan tadi? Okey, mengambil berkat qaul yang rajih di sini, qaul yang tepat, mengambil berkat daripada jasad ataupun peninggalan jasad seseorang itu hanya dibolehkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara tersebut adalah perkara khususiyah, bukan perkara sunnah muttaba'ah, bukan sunnah yang diikuti. Maksudnya apa? Kenapa kita khas Nabi SAW? Sebab selain pada zaman Nabi ada sahabat-sahabat yang lain yang utama. Tak ada seorang pun dari kalangan sahabat mengambil berkat selain daripada Nabi SAW. Dan juga tidak ada seorang pun tabi'in atau tabi'in mengambil berkat daripada guru-guru mereka daripada jasad mereka. Maksudnya diriwayatkan mereka berebut nak ambil sisa air mereka ke, atau mereka berebut mengambil rambut, tidak. Itu hanya berlaku pada jasad Nabi SAW. Dan pada zaman Nabi SAW tak ada sahabat yang buat pada orang lain. Walaupun wujud Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali dan juga sahabat yang 10 orang yang pasti masuk syurga pada zaman tersebut, dan sahabat secara keseluruhannya pasti masuk syurga, tak pernah tabi'in buat pada yang lain, menunjukkan mereka faham bahawa perkara ini khas untuk Rasulullah SAW. Kenapa? Ini dari segi petunjuk salafus salih. Jadi kalau kita salam, cium tangan, tujuannya apa? Hormat, bukan ambil berkat. Lepas tu sebahagian daripada ulama tidak membenarkan orang cium tangan. Sebab apa? Sebab orang niat ambil berkat. Sebahagian daripada ulama menyuruh guru-guru ketika mengajar jangan sisakan makanan, takut orang ambil berkat. Orang salah faham. Sebab apa? Keberkatan selain daripada Nabi SAW adalah keberkatan pada ilmu yang diajarkan. Itu dengan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi apa yang Nabi ajar, sunnah Nabi itulah yang menjadikan urusan itu berkat. Berkat makanan kita bukan daripada makan sisa guru, tapi dengan membaca bismillah, dengan menyebutkan basmalah padanya, dan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keberkatan padanya. Di situlah adanya barakah. Bukan dengan mengambil sisa. Dan orang kata, bukankah ini sebahagian daripada cara hormat guru? Cara begini, sahabat semua mengiktiraf bahawa selepas Rasulullah, Abu Bakar lah orang yang terbaik, namun mereka tidak pernah lakukan pada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitu juga pada zaman Khalifah Ar-Rasyidin yang lain. Begitu juga daripada zaman ke zaman tak pernah diriwayatkan mana-mana pun daripada ulama-ulama, hatta ulama mazhab dan semua ulama yang berbincang bahawa boleh atau pergi mengambil berkat daripada jasad ataupun peninggalan seseorang selain daripada Nabi SAW.
Sebab itu perkara ini dikategorikan sebagai dipanggil al-khususiyah. Kita tahu bahawa apa yang berlaku pada Nabi kadang-kadang dia masuk dalam bab sunnah muttaba'ah, kadang-kadang masuk dalam bab khususiyah, itu hanya khas untuk Nabi SAW. Kadang-kadang sesuatu perkara terjadi dalam bab mukjizat, tapi di sini adalah bab khususiyah. Khususiyah artinya hukum khas yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi SAW untuk memuliakan baginda SAW dan untuk menyatakan bahawa Nabi berbeza daripada orang lain. Dari segi apa? Kelebihan-kelebihan yang Allah berikan pada hukum-hukum khas yang Allah letakkan kepada Nabi SAW. Ada orang tanya, Ustaz, walaupun berlaku pada Nabi, kalau betul boleh dikiaskan pada orang lain, kias ini memerlukan kepada illah, persamaan antara furu' dan usul, atau begitu al-aslu dengan al-far'. Far' artinya hukum asal dengan hukum kemudian atau hukum yang ingin dikiaskan. Sekarang dalam kes ini kita katakan Nabi SAW adalah asal yang kita boleh memberikan. Adakah boleh kita dan pada orang lain? Adakah persamaan orang lain dengan Nabi SAW yang kita kata boleh kaitkan, kita boleh ikut? Jadi kalau kita kata ada siapa betul, tidak ada illah yang menggabungkan, yang mengatakan bahawa kita boleh kias dalam masalah ini pendapat saya sendiri bertegas sebab ini kerana ia membuka jalan kepada banyak perkara yang ghulu, iaitu orang yang melampau mengagukan guru sehingga melakukan perkara-perkara yang boleh dikategorikan sebagai khurafat atau kerana jatuh pada syirik. Wal'iyadzubillah. Betul, menutup pintu ini lebih baik. Lebih baik. Bukan sebab tutup dengan sengaja, memang sebab pandangan itu tidak kuat dan tidak disandarkan pada hujah-hujah ataupun perbuatan amalan yang dilakukan oleh salafus salih, iaitu di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW dan juga ulama datang selepas mereka. Keadaan ini hanya dibawa kemudian oleh golongan-golongan yang sangat agungkan guru daripada amalan-amalan kumpulan-kumpulan tertentu. Wallahu alam. Okey. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Sekadar ini. InsyaAllah tolong ingatkan saya semula soalan ni, insyaAllah saya akan jawab semula. Sekadar ini, semoga Allah jadikan pertemuan kita pertemuan manfaat yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah kurang berasa sendiri, saya mohon maaf di atas segala kekurangan dalam penyampaian, kekurangan fakta dan ilmu, juga kekurangan hari ini ditambah dengan lain yang tidak berapa lancar. Jadi saya mohon maaf di atas segalanya. Semoga Allah SWT jadikan pertemuan kita.